Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 8 berkenaan dengan tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, pertama sekali kita tengok awak kena faham dulu apa maksud dia serakan. Okey, apa maksud serakan? Dia kata sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Okey, so maksudnya bidang utama kita yang paling besar adalah statistik. Okey, di dalam statistik tu ada tajuk serakan. Serakan ni apa? Kalau perkataan kasar kita tu berselerak. So tapi dalam segi matematik ni yang dimasukkan selerak tu apa? Nanti saya akan terangkan Okey, sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam suatu set data ditaburkan. Ditaburkan ni maksudnya ada kawasan dia tinggi, banyak, ada kawasan dia rendah. Macam tu kita nak tengok taburan data tu kawasan mana. Kat mana kawasan data yang memberi data tu tinggi, kat mana kawasan yang memberi data tu rendah. Itu yang kita nak belajar, ingat serakan ni berkenaan dengan tentang cara nilai-nilai dalam suatu set data tu ditaburkan. Okey, maksud dia. Okey, kalau tengok ni, dalam tajuk ni kita akan bincang berkenaan dengan 3 jenis perwakilan data. Okey, 3 jenis perwakilan data iaitu jenis plot batang daun, plot titik, plot kotak. Actually, tiga jenis perwakilan data ni awak dah belajar pun masa untuk bina dia. Untuk bina dia awak dah belajar di menengah rendah. Saya tak pasti sama ada tingkatan 1 atau tingkatan 2 awak dah belajar Okey, cuma dalam tingkatan 4 ni kita belajar mentafsirkan. Okey, awak menengah rendah awak hanya belajar buat je, awak bina je. Okey, tapi bila menengah atas kita lebih lanjut lagi, kita nak cara baca dia macam mana. Okey, yang saya sebut tadi berkenaan dengan taburan satu data. So kalau kita tengok batang daun ni, awak kena tahu contohnya 20. 20 tu sebenarnya adalah 2 nombor 20. Okey, 1 tu maksudnya nombor 21. Ini saya ingatkan balik siapa yang dah lupa. Okey, 2, 3. Maksudnya 23. 2, 4 maksudnya 24. Okey. Tapi kalau kita tengok daripada plot batang dan daun ni yang paling panjang ni. Paling panjang maksud data ni paling banyak. Maksudnya data yang banyak tu adalah sekitar angka 30 berapa dia tu, ada segi 30 hingga ke 39 lah. Okey, sebab data dia paling banyak kat situ. Okey, kalau kita tengok plot titik, kat mana paling banyak? Okey, taburan tu banyak kawasan sini. Sebabnya titik-titik dia tinggi. Okey, paling sikit kat mana? Sikit kawasan 5 ni lah. Sebab dia sikit. Okey, kalau plot kotak ni yang tengah-tengah ni dia beri gambaran data median. Median tu dia more kepada julat yang mana. Ni kita akan belajar. Okey, kita akan belajar cara membaca dia. Okey, antara yang akan perkataan yang kita jumpa dalam bab ni iaitu nanti kita akan masuk satu ni just secara umum. Okay, kita akan tengok apa dia julat, apa dia kuartil, apa dia variant, apa dia sisihan piawai. Okey. Okey, so untuk awal ni kita imbas balik mendengar rendah awak. Okey, macam mana awak nak plot? Macam mana satu graf batang daun tu dibina. Okey. Cara batang daun tu dibina. Okey, batang dia batang ni angka depan lah. Okey, kemudian daun. Okey, contohnya nombor 20. Contohnya nombor 27. Bila tengok nombor 27, ambil pangkah dulu 27. Maksudnya 27. 2 ni dia akan duduk pada bahagian batang. 7 ni dia akan duduk bahagian daun. Okey, kemudian kita tengok 29. Okey.
So 2 kita dah tulis kat depan. So hanya perlu tambah 9. Kemudian 3, 1. So maksudnya ni dah tulis dan 3, 1. Okay. Tu cara nak rekod dia. Okay. Kena tengok sampailah 5, 4. So maksudnya 5, 4. Maksudnya 54. Okay. So kalau kita tengok daripada graf batang daun ni. Okay, maksudnya kebanyakan nombor tu berada pada sekitar mana? Okay, kalau data bahagian ini menggambarkan dia antara daripada 20 hingga 29 lah. Kalau bahagian ini menggambarkan nombor-nombor dalam sekitar 30 hingga 39. Okey, yang ini daripada 40 hingga 49, ni bahagian 50 hingga 59. Okey, dalam jumlah tu. So kalau kita tengok data ni, okey, daripada batang daun ni, okey, kebanyakan nombor tu kawasan mana? Okey, so kita boleh nampak bila dah susun macam ni. Okey, kalau dia susun dalam bentuk ni, ini maksudnya data tak terkumpul. Kita just tengok, kita tak nampak nombor kawasan mana yang banyak. Area 20 ke, area 30 ke yang banyak, 40 ke. Okey, tapi bila kita dah tengok graf batang daun ni, kita terus nampak, oh, nombor yang paling banyak tu iaitu nombor sekitar 40 hingga 49. Tu maksudnya kita dah boleh baca lah bila data tu dah disusun. Oh, kenapa kita boleh kata dia banyak? Sebab ni bahagian daun dia ni paling panjang sekali. Okay, kalau kita kata kawasan mana, kalau kita kata kawasan mana yang nombor dia sebenarnya paling sikit je. So kita nampak kat sini nombor berapa? Sekitar 20 hingga 29 lah, sebab cuma ada 2 nombor sahaja. Okey. Ni sebenarnya cara buat ni awak dah belajar mendengar rendah. Saya cuma ingatkan balik dan saya ajar cara membaca dia, cara mentafsir dia. Okey, so sekarang ni okay, kita tengok yang ni. Okey, ya, dalam soalan ni dia minta kita dalam soalan ni dia suruh membandingkan. Dia suruh banding dan tafsir. Banding maksudnya kita tengok dua perkara. Tafsir maksudnya kita boleh menyatakan apa maksud dia. Serakan dua set data berdasarkan plot batang daun. Okey, dia kata kaedahnya, dia kata bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Kemudian nombor 2 dia kata data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan Mei dan April. Okey. Maksudnya dia ada, sekarang kita ada 2 data ni, data untuk bulan April, data untuk bulan Mei. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam bulan Mei, bulan April. Okey. So kita nak tengok, kita nak bandingkan. Kita nak tengok bandingkan data dalam bulan April dalam bulan Mei. Okey, macam mana kita nak bandingkan? Okey, kalau kita nak bandingkan, bila nak membandingkan, plot batang daun tu kita kena buat macam ni lah. Okey, plot batang daun macam ni. Batang dia yang mana? Batang dia yang tengah ni. Sebab kita nak banding kiri dengan kanan. Okey, yang sebelah kiri ni, menggambarkan markah ujian pada bulan April. Okey, sebelah kanan markah ujian bulan Mei. Kena tengok okey, kita ada 2 syarat. Okey, kalau yang tadi atas ni, ini batang daun juga. Ini batang daun, tapi sebab ini hanya kita ada satu data saja dan kita bukan nak berbandingan, that's why kita buat macam ni. Okey, tapi dalam kes yang ini kita nak membandingkan. So kita susun graf batang daun kita ni, ada belah kiri, belah kanan, batang dia kat tengah. Okey, so tugas awak hari ni, awak kena penuhkan graf batang daun ni. Okay, saya terangkan sikit macam mana nak penuhkan dia. Okey, kita tengok okey, 30 ni maksudnya untuk markah daripada 30 hingga 39 lah. Okey, so kita tengok bulan April. Okey, macam mana dia boleh tulis mungkin bulan April?
So, rujuk pada markah ujian bulan April. Okey, macam mana dia boleh tulis 32? So, kita cari dulu area markah 30 Sebab ni nak masuk 30. Okey, ni nombor 30, 32, 35, 35, 39. Cari, ada tak nombor 30? Okey, tak ada. Okey, so ada 4 lah. Okey, 3 tu kita dah tulis kat luar dah ni. 3 dah tulis kat luar. Okey, sekarang ni 32. Kita kena susun daripada nombor yang kecil dulu. Okey, so letak sini 2. 32. Kemudian 35, 35. 35 ada 2 nombor. So tulis 5 2 kali. 5. Kenapa tulis 5 2 kali? Sebabnya ada ni. 35 tu ada 2. Kemudian tulis 9. Okey. Itulah. Okey, sekarang ni untuk bulan Mei pula. Bulan Mei. Okey, belah kanan. Okey, belah kanan. So, kita tengok nombor yang area 30 hingga 39. Okey, kita ada 34. Kita ada 38. Okey. So, 3 kita dah tulis. 3 dah ada. Okey, so hanya perlu masukkan. Okey, 4. So, that's why sini tulis 4. Kemudian 8. That's why kita tulis 8. Okey, so sekarang ini kita cuba buat 4 pula. Okey, 4 Kita tengok untuk bulan April. 4 yang melibatkan nombor 4. 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 49. Okey. So, kita tengok yang paling rendah 40 dulu. Ada tak nombor 40? Kalau 40 maksudnya 4 dengan kosong. 40. 40 tak ada. Okey. So, kalau tak ada kita tengok 41. Okey, 41 ada berapa nombor? Ada 1, 2. So, kita tulis 1, 1. 2 kali lah. Ada 2. Okey. Kemudian 42. Ada 1 je nombor 42. So, letak sini 2. Kemudian 43 ada berapa? 1, 2. So, letak sini 3, 3. Kemudian 44. 44 ada 2. 4, 4. Okey, kemudian kita ada berapa? 46. Tulis sini 6. Kemudian ada 48. Ada 2 48. So, kita tulis 8, 8. Kemudian kita ada 49. Kita settle untuk julat 40 hingga 49. Okey. So, sekarang ni kita tengok pula untuk markah bulan Mei. Okey, untuk markah bulan Mei, kita cari nombor 40. Sekarang ni sebab kita nak isi kawasan yang ini. So, kita akan cari julat 40 hingga 49. Okey, so kita ada 40, 43, 43, 46, 46, 49. Lagi tak 40. Okey. So, kita start daripada nombor yang paling rendah dulu. 40. 40 ada berapa? 40 ada 2. 1, 2. Okey, maksud ada 40. 40 ada 2 nombor 40. Kemudian 43. So, 3. Kemudian 46. Ada berapa? 1, 2. 6. Okey, kemudian kita ada 49. Okey. So, tugas awak hari ni. Okey. Tugas awak hari ni. Pertama. Just salin tajuk. Salin maksud serakkan. Okey. Yang contoh ni just salin. Okey, kemudian awak buat yang ini. Okey. Lengkapkan jadual ni. Okey. Lengkapkan dulu. Kemudian hantar kat saya. Kelas akan datang kita belajar baca apa yang dimaksudkan dengan yang awak dapat daripada graf batang daun ini. Okey? Itu saja.